Baik, antara fokus dari Sabah, hampir 312 hektar sawah padi terbiar di Baik Pulih tingkatkan pengeluaran padi negeri. Perinciannya bersama Rita Aloysius Malik. Silakan Rita. Baik Farhatul, pendekatan itu dilaksana Lembaga Kemajuan Tanah Negeri Sabah SLDB. Fokusnya memulihkan kawasan sawah padi termasuk yang lebih 20 tahun terbiar, termasuk projek padi di Kampung Panjut, Tuaran. Pengurus Besar SLDB, Datuk Syahidrul Arjodari berkata, projek seluas 20.2 hektar ini melibatkan 25 peserta. 3 skop dilaksana iaitu pemulihan tanah, penyediaan jentera dan peralatan ladang serta penyelenggaraan melalui konsep sewaan RM300 seekar setiap musim. Dengan kewujudan sawah-sawah baru ini, sawah-sawah padi ini, kita percaya akan mengurangkan kadar import beras, khususnya bagi negeri Sabah. Kita baru juga buka last year, baru kita first harvest. Tidaklah banyak, untuk percubaan pertama ni 50 hingga 60 tan saja. Untuk kawasan seluas padi itu kurang daripada 30 ekar. Beliau ditemui RTM selepas majlis pelancaran projek penanaman padi di Kampung Panjut, Tuaran. Selain Kampung Panjut, projek sama turut dilaksana di Kampung Indai, Tuaran, Kampung Jawi-Jawi, Kota Belud dan Kampung Lakut, Papar. Secara keseluruhan, hampir 312 hektar tanah diusahakan. SLDB menyasar membuka sehingga 400 hektar bagi penanaman padi di Sabah pada masa akan datang. Beberapa pejuang negeri akan menerima anugerah Tokoh Pejuang Kemerdekaan Sabah sempena sambutan Hari Sabah pada malam 31 Ogos ini. Pembantu Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Sabah Mafi, Datuk Peto Galim berkata, inisiatif julung kali itu sebagai pengiktirafan terhadap jasa tokoh sejarah yang berjuang membangunkan negeri sejak sebelum kemerdekaan. Tokoh sejarah dan keluarga kita akan panggil. Dalam acara ini kita akan meyakini bahawa rakyat muda-mudi khususnya akan melihat siapa mereka ini dan apa perjuangan mereka telah buat sehingga sampai sekarang. Beliau ditemui media selepas kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertuan Negeri Sabah Tun Musa Aman di Istana Sri Kinabalu. Kunjungan bertujuan menyampaikan jemputan rasmi kepada Tun Musa di samping memberikan taklimat ringkas mengenai acara yang akan bermula 7 malam di Padang Merdeka. Pelbagai pengisian turut dirancang bagi memeriahkan sambutan bertemakan Untukmu Sabah Tanah Airku. Justru orang ramai dijemput hadir beramai-ramai bagi menyemarakan sambutan tersebut. Pada 11 pagi, rakyat Sabah akan meraihkan sambutan Hari Kebangsaan yang akan bermula 7 pagi di hadapan sebuah hotel di Ibu Negeri. Terdahulu pada majlis berasingan, Datuk Peto menyerahkan jalur gemilang kepada penduduk sekitar Pekan Inanam. Ia bersempena konvoi Kembara Merdeka Jalur Gemilang 2025. Saya mengucapkan tahniah kepada Pengarah Penerangan Negeri Sabah yang berjaya menganjurkan program yang begini signifikan, begini penting bagi rakyat Sabah. Semoga konvoi Kembara Merdeka ini akan berjalan dengan baik dan berakhir seperti yang dirancang. Selamat menyambut Hari Kemerdekaan dan selamat juga menyambut Hari Sabah. Datuk Peto turut menyarankan penglibatan meluas jabatan dan agensi kerajaan negeri bagi menyemarakkan semangat kebersamaan dan perpaduan dalam kalangan rakyat. Raikan sambutan Bulan Kebangsaan bukan sekadar melalui perarakan atau konvoi kibar jalur gemilang. Sebaliknya boleh diisi dengan aktiviti keagamaan seperti majlis tahlil, doa dan amal kebajikan untuk mengeratkan ukhuwah. Adun Pantai Dalit Datuk Jasni Daya berkata, jika digabung, semangat keagamaan dan kenegaraan mampu membina masyarakat bersatu, malah diberkati. Katanya, ukhuwah yang menjadi asas kekuatan mampu menghubungkan perpaduan tanpa mengira kaum dan agama. Ukhuwah ini sangat penting sebab kita perlu memahami antara satu dengan lain. Bila kita memahami antara satu dengan lain, secara automatik kita memahami apakah yang perlu kita kongsi. Dan ukhuwah ini mengajar kita berkongsi tujuan.
Dan tujuan kita tidak lain dan tidak bukan untuk menjadikan negeri kita ini negeri yang sesuai untuk kita tinggal, sesuai untuk anak-anak kita di masa hadapan. Beliau bercakap kepada RTM pada Majlis Ukhuwah Madani di Masjid Al-Kahar Kampung Rugading, Tuaran. Majlis bersempena Karnival Kita Madani 2025 peringkat negeri Anjuran Japan Sabah yang berlangsung hingga esok. Kota Sufi Senusantara berupaya membuka ruang kerjasama lebih luas di peringkat ASEAN pada masa depan. Program dijayakan bersama oleh ulama dan agamawan antarabangsa termasuk dari Australia, Maghribi, Thailand dan Indonesia. Di Sabah berlangsung program Kundasang Berselawat, salah satu pengisian awal Kota Sufi Senusantara 3.0. Program bertemakan Tasawuf Sejati Manhaj Islah dan Peradaban Insani ini berlangsung di Masjid Jami Kundasang. Ia anjuran kerajaan negeri melalui Pejabat Mufti Sabah dengan kerjasama Rabita Masyaikh Sufia Nusantara serta agensi kerajaan dan NGO Islam. Kita mulakan dengan para masyaikh kita dan juga masyarakat di sini bersama-sama dengan orang kampung supaya falsafahnya, supaya tasawuf ini bukan sesuatu yang hanya di zawiyah-zawiyah, hanya di masjid, di surau, di balai sah, tapi juga turun mendekati masyarakat. Itu falsafahnya. Menerusi program ini, ulama antarabangsa dibawa mendekati masyarakat sekaligus memperkukuh kefahaman tasawuf sebagai teras membina peradaban. Antara manfaat program termasuk mengeratkan hubungan masyarakat setempat, mengukuhkan perpaduan ummah serta menyokong usaha memperkasa enakmen kesalahan jenayah syariah Sabah 2019. Lebih 1,000 umat Islam hadir menjayakan program yang diisi bacaan Al-Quran, doa, maulid serta santunan rahmah bersama masyarakat. Kota Sufi Senusantara yang berlangsung 4 hari hingga Ahad ini diteruskan ke Masjid Bandaraya Kota Kinabalu. Tamasya Malaysia Thailand Annual Varsity Games Mastai ke-15 2025 membuktikan sukan mampu mengeratkan hubungan dua hala. Acara anjuran Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia itu turut menyuburkan semangat kesukanan belia dan memperluas jaringan pendidikan. Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Mustafa Sakmud berkata, Mastai turut memperkukuh persefahaman budaya serta membina persahabatan jangka panjang antara Malaysia dan Thailand. Beliau berucap rasmikan penutupan tamasya di Kota Kinabalu. Teks ucapannya disampaikan Naib Chancellor Universiti Malaysia Sabah UMS, Datuk Dr. Kasim Mansur. Datuk Mustafa turut merakamkan penghargaan kepada Kementerian Pendidikan Tinggi Thailand dan warga UMS atas kerjasama menjayakan program ini. 300 peserta dari kedua-dua negara mengambil bahagian dalam tamasya 5 hari yang berlangsung di UMS. 5 acara dipertandingkan iaitu petong, badminton, golf, sepak takraw dan bola tampar. Pasukan All KK bawah 10 tahun membawa cabaran Malaysia ke pentas antarabangsa. Mereka akan beraksi dalam Piala Garuda Antarabangsa GIC 2025 di Jakarta, Indonesia bermula hari ini hingga 24 Ogos. Pengurus pasukan Eric Shairiel Jesuit berkata, ini penyertaan kedua mereka selepas kejohanan di Bali yang menyaksikan All KK menamatkan saingan di tempat keempat. Kita tahu sudah market dia, so kali ini kami agak optimis sikit. So kami going for apalah top lah. Ini kali kami hopefully podium finish lah. Beliau ditemui RTM di lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu sebelum berlepas ke Jakarta. Selain Sabah, beberapa wakil negeri lain turut membawa nama Malaysia. Mereka bakal berentap dengan pasukan dari Indonesia, Filipina, Brunei, Thailand dan Singapura. GIC 2025 edisi kelima sejak 2015 berlangsung di ISOP Training Ground, Sentul dan ISOP Stadium Jakarta. 4 kategori dipertandingkan iaitu U17, U15, U12 dan U10. Baik, sekian perkongsian dari Negeri di Bawah Bayu. Kembali bersama Farhatul untuk lebih banyak perkembangan semasa dalam negara. Malaysia Madani, rakyat disantuni. Baik, terima kasih Rita.